Jadi macam video-video sebelum ni saya ada bagi tahu korang nak buat deposit, withdrawal atau apa-apa urusan di Hot Forex, korang boleh berurusan dengan Yaya Ismail. Tapi saya ada berita yang tak berapa best lah bagi sesiapa yang dah selesa berurusan dengan Yaya. Korang mungkin kena berurusan dengan admin yang baru berkenaan broker Hot Forex. Jadi Yaya dah buat keputusan yang dia dah tak nak assist untuk klien tim Hanzo. Why? 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 Disebabkan ada beberapa orang yang mengganggu dia lah ketika dia sedang buat kerja, daripada segi menggunakan bahasa yang kasar, mencarut apa semua kan. Benda tu dia dah tak boleh terima lah, sebab hari-hari dia dapat benda macam itu. Проверим по всем материалам розыска. Теперь, Павел Васильевич, относительно текста. Генерал Егоров только что связывался с Москвой, дешифровки до сих пор нет. Наши бьются пока без результата. Tapi korang jangan risau, saya dah pun mencari admin yang baru. Tapi bukan lagi perempuan lah, sebab orang bila perempuan ni dia suka berkasar-kasar kan cakap. So dekat sini saya bagi admin lelaki. Jadi kalau korang maki, maka ready lah untuk dimaki balik Jadi admin baru yang saya ambil ni adalah student saya, trader juga. Nama dia Mat Drak ataupun Rizal. Nama famous dia Mat Drak lah. Jadi dekat bawah saya letak WhatsApp link untuk korang berhubung dengan Mat Drak. Jadi selepas daripada ni korang dah tak perlu berurusan dengan Yaya, sebab dia bukan lagi account manager saya. Dan sekarang apa-apa urusan berkenaan broker Hot Forex, korang cuma perlu berurusan dengan admin saya. Macam admin saya ni hardcore sikit. Kalau korang kasar dengan dia, dia kasar juga. Kalau korang baik, dia baik juga. Jadi kita layanlah orang seperti mana kita nak dilayan oleh orang lain. Jadi saya harap korang berhubung dengan admin saya, jagalah adab sopan, jaga perkataan. Sebab kita berhubung dengan manusia, bukannya dengan robot, bukannya dengan binatang ke apa kan. Diorang pun perlu tidur, diorang pun ada keluarga. Sabtu Ahad cuti, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi diorang sedang tidur. Jadi janganlah korang PM pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi expect diorang akan reply terus. Korang kena sabar, diorang manusia, diorang pun staff yang bekerja pada broker. Tunggu diorang masuk office dulu, barulah korang PM diorang. Macam admin baru saya ni, dia punya working hour daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam. Sabtu Ahad dia akan cuti. Tapi kalau dia reply korang lebih daripada waktu ni, tu adalah sebab dia nak reply korang. Jadi next time korang janganlah expect dia akan reply juga, sebab tu sahaja waktu bekerja dia. Jadi saya harap korang janganlah pelik-pelik Saya tak nak dah tukar admin ke apa ke. Kita berurusan betul-betul. Korang nak jadi trader, jadilah trader yang okey Jangan pelik-pelik. Okay. Jadi kembali lagi kita di segmen siri belajar Forex yang disponsor oleh broker Hot Forex. Tapi saya pun tak tahulah Hot Forex nak sponsor lagi ke tak video ni, sebab ada beberapa orang yang cari pasal dengan account manager saya dekat Hot Forex. Jadi nanti kalau account manager tak ada, macam mana korang nak berurusan dengan Hot Forex kan? Dah tak ada kabel orang kata. Jadi bab tu saya dah settle dah dengan bos dia. Cuma korang dah tak boleh nak PM Yaya Ismail berkenaan urusan deposit withdrawal ke pasal broker ke, semua dah tak boleh. Disebabkan ada orang yang cari pasal tu. Cubalah belajar hormat orang, jaga bahasa. Tak salah pun kita berlembut dengan orang, cakap elok-elok, tak perlu nak guna bahasa yang kasar. Tapi tak apa, benda yang dah jadi kita lupakan. Cuma sekarang korang hanya boleh berurusan dengan admin saya, Wan Rizal, untuk apa-apa urusan dekat Hot Forex. Korang boleh tengok nombor telefon atau WhatsApp link dia dekat bawah. Dan waktu bekerja dia cuma pukul 10 pagi sampai 10 malam, Isnin sampai Jumaat. Sabtu Ahad dia cuti. Jadi kalau boleh korang hormatilah masa dia ni. Jadi apa-apa pun, kalau korang nak support kita punya sponsor, korang boleh register dan buka account di Hot Forex melalui link di bawah. Link di bawah adalah link tim Hanzo. Dan kalau korang nak confirm korang tim Hanzo ataupun tidak, boleh WhatsApp admin baru saya di Hot Forex, iaitu Wan Rizal ataupun Mat Drak. Jadi kembali semula kita ke tujuan asal video ni, untuk belajar berkenaan forex trading. Okey, minggu lepas kita dah belajar berkenaan role reversal, macam mana nak detect role reversal dalam market structure apa semua. Tapi market structure tu ada yang tanya kan, macam mana market structure, macam mana nak baca trend apa semua kan. Jadi hari ni insyaAllah lah saya akan ajar sikit berkenaan market structure. Jadi saya harap korang dapat tumpukan sepenuh perhatian dan kita belajar sama-sama. Macam biasa saya dah siapkan nota lah untuk korang. Kena ada nota, barulah best nak belajar kan. Jom. Okey, kat sini kita boleh tengok ada nota saya sediakan role reversal di dalam market structure. Jadi market structure tu apa? Market structure didefinisikan sebagai struktur perbentukan sesuatu pasaran dengan gabungan beberapa komponen asas. Market structure ni kalau saya nak bagi satu contoh dalam kehidupan kita, kita boleh panggil macam rumah lah. Jadi struktur rumah ni dia dibina mesti kena ada tiang, mesti kena ada dinding, mesti kena ada pintu, mesti kena ada bumbung. Jadi rumah ni terjadi disebabkan gabungan beberapa komponen.
Jadi komponen asas untuk market structure, dia terdapat dua komponen asas dalam pembentukan sesebuah market. Okay, yang pertama adalah trend, yang kedua adalah end of trend. Untuk end of trend kita akan belajar next episode. Trend boleh didefinisikan sebagai kecenderungan sebuah perubahan atau perkembangan yang berlaku dan menuju ke sesuatu arah. Jadi trend ni kita boleh bahagi kepada dua, iaitu uptrend dengan downtrend. Jadi kita cover berkenaan uptrend dululah. Uptrend boleh didefinisikan sebagai kecenderungan sesebuah pergerakan harga untuk membuat kenaikan daripada murah ke mahal. Simple word apa? Simple word, price nak naik atau sedang naik. Jadi uptrend ni adalah satu pergerakan yang berubah, tapi dia berubah dalam bentuk kenaikan. Dia memang berubah daripada satu tempat ke tempat yang lain, tapi dia berubah dengan menaik. Dia daripada bawah ke atas, murah ke mahal, dia naik lah, price naik. Korang dah siri ke berapa mesti tahu kan macam mana price naik. Ketika market sedang membuat uptrend, keputusan kita mesti bias kepada setup buy kerana price mempunyai potensi tinggi untuk naik lebih tinggi. Beli murah, price naik, untung le. Macam contoh kita nak beli sesuatu barang ni harga RM10, tapi kita tahu barang ni akan naik harga. Contohlah masa awal-awal Covid dulu, orang beli face mask banyak-banyak, dia beli murah. Sebab apa? Dia dapat tahu kalau virus ni berleluasa, ramai orang akan perlukan face mask. Jadi dia kumpul stok banyak-banyak. Lepas tu nanti bila harga tu dah naik, dia jual. Jadi dia untung lah. Jadi kalau korang dapat detect sesuatu trend tu akan menaik, korang nak kena buy. Sebab apa? Bila buy sekarang, benda tu naik harga, korang akan untung. Jadi sifat uptrend boleh dikenal pasti dengan dua sifat ini. Yang pertama, dia create new high. Yang kedua, dia cannot break previous low. Create new high ni dalam bahasa Melayu dia menghasilkan poin harga tinggi terbaru. Lagi pening kan? Kedua pula, cannot break previous low. Dalam bahasa Melayu, gagal mencapai harga lebih rendah dari harga paling rendah sebelumnya. Saya tak tahulah, kalau ada orang dia mungkin boleh faham lah bahasa Melayu. Macam saya, ada benda yang kita kena belajar bahasa Inggeris, ada benda yang kita boleh belajar bahasa Melayu. Cuma dekat dalam YouTube channel saya ni, kita rojak sikit lah. Mana yang sesuai kita guna bahasa Inggeris, kita guna bahasa Inggeris. Mana yang sesuai kita guna bahasa Melayu, kita guna bahasa Melayu. Jadi kat sini macam mana kita nak tengok dekat sini? Kat sini kita ada low, kita ada high. Ni adalah point dalam market structure untuk melukis uptrend. Tapi apa berlaku bila price naik? Contoh price buat kenaikan. Sifat yang pertama adalah dia create new high. Maksudnya ni adalah high yang sebelum dia, dan dia membuat high yang baru. Kalau dekat sini je dia berhenti, dia bukanlah high. High ni maksud dia tinggi. Yang kalau dekat sini dia rendah. Jadi new high maksud dia high yang baru. Dia kena berhenti dekat sini, barulah kita panggil dia sebagai new high. Jadi new high ni dekat dalam market structure punya study, kita akan panggil dia sebagai higher high ataupun HH. Okey, sifat pertama dah ada. Sifat kedua adalah cannot break previous low. Kat mana cannot break previous low? Adalah dekat sini. Kalau low ni dipecahkan, dia pecah lagi rendah daripada low sebelum dia, dia akan jadi lagi rendah lah. Tapi dekat sini dia bergerak ke atas dan meninggalkan sini. Jadi dekat sini kita panggil dia sebagai higher low ataupun HL. Jadi sifat yang kedua ni sebenarnya kita nak tentukan dia adalah melalui breakout ni. Okey, kita dah belajar berkenaan breakout. Ni adalah RBS level kan, RBS. Siapa yang tak tahu berkenaan RBS, boleh tengok dekat video sebelum ni. Saya dah letak link dekat sini. Dia ada keluar banner, nanti korang tekan lah. Kalau korang download video saya, mungkin lah dia tak keluar. Okey, jadi kalau dekat sini dia nak meneruskan uptrend, kalau dia terus terik ke atas, dia tak ada pecahkan apa-apa kan. Jadi dia kena turun sikit lah. Price ni dia akan turun sikit, mungkinlah sampai RBS level. Kalau sampai RBS level, korang boleh buy lah. Tapi contohlah dia tak sampai pun RBS, tak apa saja je harga ni nak cari pasal korang letak buy limit sini, dia tak trigger, dia pun naik lagi. Okay, so bila dia naik tinggi lagi ni, barulah kita boleh tanda dekat sini adalah higher high. Maksudnya sini high, higher high, higher high. Maksud dia higher high lah. Dia high yang lagi tinggi. Higher high, higher high, higher high. Dia memang terbelit-belit sikit lah lidah untuk sebut mula-mula. Jadi dekat sini kita boleh tanda lah kita punya RBS. Dekat situ pula kita boleh tanda kita punya higher low. Sebab apa? Dekat sini dia tidak dapat memecahkan previous low. Ni adalah previous low, ni adalah latest low. So macam mana kita boleh tahu sini latest low? Sebab higher high telah terbentuk. Bila higher high telah terbentuk, yang sebelum dia tu adalah pasangan dia. Okey, saya bulatkan mana pasangan dia. Kita guna color coklat. Pasangan dia. Ni pasangan dia dekat sini, pasangan dia dekat sini. Pasal apa? Orange lah. Pasangan dia dekat sini, pasangan dia dekat sini.
Yang hijau ni pula adalah RBS level. Jadi sifat yang pertama adalah create new high. Kalau korang tengok kat sini, dia create new high, cannot break previous low. Kat sini cannot break previous low. Walaupun price dekat sini adalah sebelum dekat sini, tapi sifat yang kedua hanya boleh ditentukan selepas terbentuknya higher high. Kalau higher high tidak terbentuk lagi, price masih boleh turun ke bawah. Bila dia turun ke bawah, maksudnya dekat sini belum adalah higher high. Jadi kita belum boleh nilai lagi di mana dia punya higher low. Jadi untuk bagi korang nampak gambaran dia, kita tengoklah dekat chart, okey. Jadi dekat sini ada satu contoh uptrend, kita tandakan ni sebagai low, sini pula sebagai high. Jadi kalau korang tengok dekat sini, konsep RBS, resistance dipecahkan become support. So kita panggil ni sebagai RBS. Walaupun tak ada support yang kembali, tapi kita panggil dia sebagai RBS level lah, sebab dia telah di break. Jadi selepas dia break, sifat pertama tadi kita bagi tahu create new high. So dia create new high dekat sini lah, dia jadi higher high. Jadi bila higher high telah dibentuk, pasangan dia dekat sini, higher low. Ingat tak saya bagi tahu pasal pasangan? Sini pasangan dia dekat sini, sini pasangan dia dekat sini, sini pula pasangan dia dekat sini. Okey, dia berpasangan. Jadi kat sini sama juga, kita tandakan RBS kita sebab higher high ni telah pun di break. So RBS dekat sini. Jadi bila dia break, dia menghasilkan mungkin dekat sini lah. Okey, dia menaik, turun sikit. At least kita cari something yang menurun sikit macam tu. So mungkin dekat sini lah, higher high dia dekat sini. Jadi bila higher high dia dekat situ, automatik dekat sini menjadi higher low. Jadi pasangan dia mana? Kita tanda sikit. Sini pasangan dia 1, pasangan 2. Okey. Jadi kita tanda lagi RBS. Resistance become support, dipecahkan yang paling tinggi dekat sini lah. Paling tinggi dekat sini, higher low automatik dekat sini. Okey. Sebab apa higher low dekat sini? Sebab higher high telah dibentuk. Jadi pasangan dia macam ni. 1, 2. Kemudian kita lukis lagi RBS, resistance become support. Ini adalah dia punya higher high, ini dia punya higher low. Jadi dekat sini pasangan dia higher high dekat sini, higher low mungkin lah somewhere around here dekat situlah lebih kurang tapi kalau korang tengok higher low dekat sini, kita tandakan telah pun dipecahkan. Kalau kita tengok sifat, kita tulis cannot break previous high. Jadi berkenaan ni kita akan belajar minggu depan dalam topik end of trend. Tapi macam ni lah cara korang nak baca. Kalau dia pecah macam ni, maksudnya dia mungkin bukan uptrend dah. Tapi penjelasannya ada pada minggu depan. Jadi korang kena stay tune, jangan lupa subscribe. Jadi inilah dia uptrend. Low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Jadi semua setup ni kita akan fokus buy sahaja. Walaupun masa korang buat backtest, korang kena macam ni, korang relax, korang buy saja, stop loss kan ada. Okey. Jadi kita teruskan dengan downtrend lah. Kalau kita tengok nota ke atas ni, trend terbahagi kepada dua, uptrend dengan downtrend. Kita dah settle uptrend, kita tengok downtrend pula. Downtrend boleh didefinisikan sebagai kecenderungan sesebuah pergerakan harga untuk membuat penurunan daripada mahal ke murah. Simple word, price nak turun atau sedang turun. Ketika market sedang membuat downtrend, keputusan kita mesti bias kepada setup sell. Bias ni adalah kita menyebelahi pada setup sell, kerana price membuat potensi tinggi untuk turun lebih rendah. Jual mahal, price jatuh, untung le. Jadi sifat downtrend boleh dikenal pasti dengan dua sifat ni. Yang pertama, dia create new low. Yang kedua, dia cannot break previous high. Dalam bahasa Melayu, dia menghasilkan poin harga rendah yang terbaru. Yang kedua pula, cannot break previous high ni, dia gagal mencapai harga lebih tinggi daripada harga yang paling tinggi sebelumnya. Pening betul lah. Tapi kita tengoklah contoh. Okay, dekat sini kita ada harga yang mahal, harga yang tinggi. Dekat sini pula kita ada harga rendah ataupun low price. Lepas tu price pun buat penurunan. So penurunan ni telah membreak ataupun memecahkan low price. So low price ni apa? Kalau kita belajar daripada minggu lepas punya ataupun siri yang lepas, kita panggil dia sebagai support become resistance ataupun SBR. So bila dah ada SBR ni, dekat sini akan jadi lower low ataupun LL. Ni adalah sifat pertama dalam downtrend lah, iaitu create new low. Maksud dia mewujudkan low yang baru, harga rendah terbaru. Ni adalah harga rendah yang lama. Kalau dekat sini adalah RM5, maka RM3 adalah harga rendah yang terbaru. Dia lebih rendah daripada rendah yang sebelumnya. Dan dekat sini pula adalah lower high ataupun short form dia adalah LH. So lower high ni dia adalah harga yang tinggi yang terbaru, tetapi gagal untuk memecahkan harga yang paling tinggi
sebelumnya. Jadi harga yang paling tinggi sebelumnya adalah dekat sini contoh RM10, tapi dia turun jadi RM8 sahaja. Walaupun RM8 tu lagi tinggi daripada RM3, RM8 tetap bukan lagi tinggi daripada RM10 dekat sini. Kemudian dia tarik sikit. Ya, ni kita alih lah tepi kita alih tepi ni. Kemudian dia turun lagi. Turun ke tak? Dia tak turun. Dia buat macam ni. Macam ni sikit. Macam ni sikit. Macam ni sikit. Macam ni sikit. Okay, tadi habis bateri, saya baru je tukar bateri. Jom kita sambung Okay, dekat sini kalau korang tengok, dia bergerak macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ni adalah price. Jadi korang kena ingat lah apa yang kita belajar berkenaan support bukan resistance. So sini SNR, sini adalah support. Ada tak yang memecahkan dia? So kalau tak ada, dia tak adalah SBR. Jadi untuk korang faham berkenaan downtrend, korang kena tahulah berkenaan SNR, support bukan resistance. Jadi kalau dia bergerak macam mana pun dekat dalam dua zone ni, dia masih dalam lingkungan SNR. Jadi dekat dalam trend ni korang nampak dia downtrend, dia sampai ke SNR. Kita tahu untuk downtrend kita akan set up bias kepada sell. Jadi kita sell lah. Kita sell. So kita sell dekat resistance dekat sini. Siapa yang tak tahu resistance tu apa, tolonglah pergi tengok dekat video saya yang sebelum-sebelum ni. Janganlah terus skip ke apa ke, belajar satu persatu. Okay, jadi bila kita dah ada SBR dekat sini, ni automatic menjadi lower low. Dekat sini adalah lower low. Jadi bila kita ada lower low, kita mesti kena ada lower high. Okey, dekat sini adalah keadaan di mana lower high ni dia kurang sikit daripada tinggi ini. Tapi macam mana pula kalau dia punya tinggi ni, dia tinggi terlajak sikit ke atas, dia tinggi sikit daripada dekat sini. Jadi automatik kita akan cancelkan dua ni. Yang ni kita cancel, yang ni kita cancel. Jadi automatik kita akan kira high, low, lower high, lower low. Ni adalah disebabkan kita cancelling dia punya high low sebelum dia, sebab dah tak valid, sebab ada yang lagi tinggi daripada dia. Jadi tak bolehlah kita static mengharapkan point ni mesti dipatuhi. Kita mesti melukis ataupun menganalisa based on keadaan market tu sendiri, sebab market ni dynamic bukan static. Jadi untuk bagi lebih faham, kita tengok chart lah. Okey, kat sini ada satu yang cantik Yang ni kita boleh tandakan dia sebagai high, yang ni kita boleh tandakan dia sebagai low. Okey. Jadi low dekat sini ada tak yang break dia? Ada dekat sini. Ni sebenarnya nama lain dia adalah engulf, tapi tak apalah, kita panggil dia SBR terlebih dahulu sebab korang tak ada belajar lagi dengan saya berkenaan engulfing. Jadi bila dia pecah ni kita panggil dia sebagai lower low lah. Dan dekat sini adakah dia lebih tinggi daripada high sebelum dia? Bukan. Okey. Walaupun shadow atau body dia masih tidak dapat memecahkan, lagikan shadow lagi lah tak dapat pecah. Jadi kat sini high, sini adalah lower high. High yang lebih rendah daripada high sebelum dia, low yang lagi rendah daripada low yang sebelum dia. Jadi ni kita tandalah lower low ni sebagai low yang baru. Lepas tu ada SBR lagi. Jadi selepas dia break dekat sini, ni adalah lower low yang lagi low daripada sebelum dia. Jadi dekat sini jadi lower high. Nampak lower high. Merah saya lukis pasangan dia kan. Selalu kita lukis pasangan-pasangan kan. So pasangan dia dekat sini, yang ni pasangan dia dekat sini. Saya buat colour berbeza-beza untuk korang nampak. So next lower low adalah dekat sini. Lepas tu ni adalah dia punya lower high. Lower low, lower high. Dia punya SBR break dekat sini. Nampak tak dekat sini dia pecah balik ke atas macam yang dalam gambar tu. Nampak tak? Dia lagi tinggi tiba-tiba. Patutnya dekat sini lower high kan. Lepas tu dia naik tinggi. Okay, kita tanda dulu. Dia naik tinggi. So dia naik tinggi kan. Kita tarik sikit. Okay, dekat sini dia adalah lebih tinggi daripada lower high ni, tapi tidak lebih tinggi daripada lower high dekat sini. Dan selepas dia tak dapat break lower high yang kedua ni, dia membuat pemecahan dekat bawah ni. Dia menghasilkan lower low. Jadi dekat sini dia tetap menjadi lower high. Sebab apa? Dia ada pasangan dia lah. Sini pasangan dia. Jadi apa yang akan berlaku dekat dua ni? Ataupun dekat sini. Sebenarnya yang kita kena cancel adalah yang dekat sini dengan dekat sini. Okey. Jadi kalau tengok low dekat sini, jadi dekat sini tak payah kira lah. Delete. Jadi dekat sini kita kira high, low, lower high, lower low, lower high, terus lower low dekat sini. Sebelum ni memang kita kira, tapi ada yang melebihi. Jadi kita akan cancelling dia. Sebab apa? Dah berlaku lower low yang terbaru. Jadi ni adalah cara untuk korang melukis downtrend. Kalau pening, korang kena banyak praktis lah. Mungkin kita akan lebih faham pada siri yang akan datang, sebab saya akan menceritakan berkenaan end of trend. Jadi situasi tadi lebih kurang sama lah dekat sini. Okey, yang tadi saya share adalah asas saja untuk membaca uptrend dengan downtrend demi mengetahui komponen dalam trend tu sendiri.
Tapi untuk kita buat full mapping, untuk bagi korang dapat gambaran jelas berkenaan market structure, kita kena belajar lagi satu, iaitu end of trend. Tapi kalau saya ajar dua benda ni dalam satu video yang sama, dia akan menjadi video yang sangat panjang. Jadi saya pecahkan dalam 2 episod lah. Jadi korang jangan lupa tekan button subscribe dan butang loceng sebab pembelajaran hari ni belum habis. Jadi kalau korang nak support kita punya sponsor untuk segmen siri belajar forex ni, iaitu Broker Hot Forex, korang boleh register dan buka akaun melalui link di bawah, dan boleh WhatsApp admin team Shadow Coach di Hot Forex melalui link di bawah. Namanya adalah Wan Rizal, ataupun nama famous dia adalah Mat Drak. Korang boleh lah follow dia punya IG yang dekat sini saya letak. Boleh follow IG dia. Kalau sebelum ni korang dah biasa WhatsApp Yaya Ismail, korang kena biasakan lah dengan admin yang baru. Sebab Yaya dah tak nak berurusan dah dengan trader daripada tim Hanzo. Sebab saya tahu kebanyakan daripada korang adalah newbie juga, jadi korang tak faham sangat dengan sistem dekat dalam ni. Cuma walaupun tak faham, saya harap korang dapat hormatilah staff-staff ataupun admin saya sendiri. Korang dapat bercakap dengan penuh hormat, penuh sopan santun. Kita tak tahu, kita kena belajar. Jangan melenting, jangan apa, jangan pelik-pelik lah. Tengok macam saya dah hilang saya punya account manager. Tapi tak apa, benda yang dah jadi biarkan saja. Tapi minggu depan saya tak tahu sempat ke tak saya nak upload video, sebab saya mungkin akan ke kampung halaman untuk berjumpa dengan nenek saya. Tapi apapun saya cubalah yang terbaik untuk upload video. Jadi korang stay tune lah. Kalau korang suka video ni boleh tinggalkan button like. Korang nak tanya apa-apa boleh komen kat bawah. Kalau korang belum tekan butang subscribe, korang boleh tekan button subscribe merah tu bagi dia jadi warna grey. Ianya percuma, free, gratis dan tak perlu bayar apa-apa. Itu saja dari saya. Assalamualaikum. Bye.